Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam siri yang kedua iaitu uh, teknik menulis perenggan isi. Baiklah, murid-murid dan semua yang menonton video ini, kita teruskan kepada cara bagaimana kita mahu menulis perenggan isi. Baiklah, saya ulang semula apakah itu formula pulun karangan. Kita dah lihat dalam siri yang lepas ya. Ada 3 gelung, IPK, ICPK dan juga RCPK. IPK bahagian pendahuluan, ICPK bahagian isi dan RCPK bahagian penutup. Baiklah, jadi hari ini kita akan beri fokus kepada ICPK. Seperti yang kita tahu, IPK tentang cara menulis perenggan pendahuluan. Kita dah lihat dalam siri yang lepas. Ada isu, ada tema, ada persoalan dan kehendak soalan. Jadi, untuk hari ini, fokus kita ialah ICPK. Maksudnya isi, contoh, peribahasa dan juga kesimpulan isi. Dan RCPK kita akan lihat dalam siri yang akan datang. Sekarang, mari kita lihat bagaimana formula perenggan isi pulun karangan. Seperti yang kita tahu, perenggan isi pulun karangan formulanya ialah I, C, P, K. I untuk isi, C untuk contoh, P untuk peribahasa atau kata-kata hikmat atau petikan daripada majalah atau surat khabar atau kata-kata tokoh, ya. Dan K untuk kesimpulan isi. Baiklah, cuba kita perhatikan. Ada 10 ayat dalam perenggan isi. Ini hanyalah asas untuk bahagian karangan respon terbuka. Ya, kalau kamu mampu untuk menulis lebih lagi, silakan untuk menulis lebih. Sebenarnya, untuk memudahkan murid untuk menulis perenggan isi dengan berkesan, jadi saya dah berikan susunannya ikut formula, iaitu I, ayat pertama untuk isi, ayat keempat contoh, ayat ketujuh peribahasa dan ayat ke-10 ataupun ayat terakhir K, kesimpulan isi. Dan kalau kamu perhatikan, selepas isi ada 2 ayat huraian. Selepas contoh ada 2 ayat huraian. Selepas peribahasa ada 2 ayat huraian. Dalam siri yang lepas saya telah terangkan untuk huraian apa yang boleh kita tulis. Ada 3 benda yang kita boleh tulis. Pusing-pusing situ juga. Apa dia? C, P, K. C cara, P punca, K kesan. Jadi jangan lupa ya murid-murid, untuk huraian pusing-pusing itu juga yang kita tulis. Cara, punca, kesan. Contohnya, kita dah tulis ayat penyataan isi. Kita tulis huraian tentang penyataan isi tersebut. Ya. Bagaimana cara dibuat? Apa kesan daripada tindakan tersebut? Apakah punca kenapa kena buat perkara tersebut? Kemudian untuk bahagian contoh, berikan contoh yang autentik, contoh yang tepat, contoh yang berdasarkan fakta, ya, bukan contoh yang kamu reka-reka. Okey, contohnya kalau soalan bertanya tentang pencemaran, kita beri contoh yang secara jelas. Pencemaran sungai di Sungai Kim Kim, ya. Jadi pernah dengar tak tu? Itu merupakan pencemaran sungai yang telah menggemparkan negara kita. Jadi pencemaran tersebut yang berlaku di sungai tersebut, kamu boleh huraikan punca dia, cara dia, apa kesan dia, ya, untuk bahagian huraian.
Seterusnya untuk bahagian peribahasa. Kalau kamu masukkan peribahasa, apa yang kamu nak huraikan? Saya cadangkan untuk ayat ke-8. Kamu tuliskan maksud peribahasa. Dan ayat ke-9 kamu berikan apakah kesan daripada pelaksanaan peribahasa tersebut. Dan ayat terakhir untuk bahagian isi, kamu tuliskan kesimpulan isi. Apa maksud kesimpulan isi? Kamu ulang balik penyataan isi ayat pertama. Kamu buat penegasan. Boleh ya? Baik, seterusnya. Kita dah belajar macam mana cara untuk bedah soalan menggunakan formula T-Talk ya, dalam siri yang lepas. Jadi kalau ada sesiapa yang terlupa, tengok balik siri pertama kita ya. Jadi soalan yang sama kita gunakan dan kita telah lihat bahawa soalan atau kehendak soalan berada pada ayat yang kedua. Ayat pertama, ayat rangsangan yang kita gunakan untuk membina pendahuluan. Ayat kedua, barulah kehendak soalan yang dikuningkan di situ. Apa kehendak soalan? Usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan anak-anak. Jadi fokus kita ialah usaha. Yang ni. Siapa? Individu yang terlibat, ibu bapa. Kepada siapa? Kepada anak-anak. Jadi, kita dah tahu kehendak soalan dia nak tanya tentang usaha. Usaha siapa? Usaha ibu bapa untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan anak-anak. Okey. Jadi, kita dah tahu dah tadi formula untuk perenggan isi. ICPK. Kita lihat sama-sama bahagian isi. Ayat pertama. Contoh ya, yang ni ayat ni. Saya beri contoh untuk penyataan isi. Untuk bahagian sini, kamu boleh salin semula kehendak soalan. Usaha-usaha yang boleh dilakukan. Kat sini tulis usaha-usaha. Kat sini ya. Kat sini tulis usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk memupuk semangat patriotik ialah ibu bapa mendidik anak-anak tentang apa? Tentang pentingnya sifat mencintai tanah air. Okey, seterusnya ayat cara. Macam mana? Macam mana ibu bapa nak mendidik anak-anak tentang kepentingan sifat ni? Cara dia. Jadi, ibu bapa perlu menjadi suri teladan kepada anak-anak kerana mereka lah insan yang paling rapat dan dominan dalam hidup mereka. Jadi kena buat apa? Kena jadi suri teladan, kena jadi contoh, kena jadi model yang baik kepada anak-anak. Untuk kesan. Hal ini dikatakan demikian kerana saya gunakan penyambung ayat tu. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa memainkan peranan mereka dengan penuh apa? Dengan penuh dedikasi. Okey. Anak-anak akan mengikut saya tutup ya. Tingkah laku mereka. Okey. Atau saya beri satu contoh lagi yang lain. Jika ibu bapa memainkan peranan mereka dengan penuh dedikasi, anak-anak akan mengikut tingkah laku yang ditunjukkan oleh ibu bapa. Kita pergi kepada ayat C. Contoh. Okey.
Contoh. Untuk mulakan ayat contoh, kat sini, untuk kita mulakan ayat contoh, saya cadangkan kamu gunakan perkataan-perkataan yang menunjukkan dengan jelas. Okey. Kamu menggunakan perkataan-perkataan yang yang menunjukkan dengan jelas bahawa kamu sedang memberikan contoh. Ya? Boleh guna perkataan misalnya, contohnya, hal ini jelas apabila, hal ini terbukti apabila. Okey? Jadi kat sini saya guna yang senang sajalah. Contohnya, ibu bapa boleh mengajak anak-anak kibarkan apa? Mengibarkan jalur gemilang di rumah pada setiap bulan Ogos. Nampak tak? Dapat bayangkan tak contoh ni? Maksudnya contoh ni jelas. Kamu boleh bayangkan kat fikiran. Dan orang pun nampak. Boleh dibuat. Jadi, ayat yang kelima. Cerita tentang kesan. Melalui aktiviti sebegini, anak-anak akan berasa betapa pentingnya menjaga panji-panji negara. Ayat yang keenam, kesan dia. Hasilnya, kesannya. Okey? Sudah tentu anak-anak akan terdidik dengan budaya cinta akan negara. Seterusnya, mempertahankan negara yang tercinta. Ayat ketujuh, berkaitan peribahasa. Saya berikan contoh. Dalam hal ini, semangat patriotik perlu dipupuk sejak kecil lagi kerana bak kata peribahasa. Apa yang sesuai? Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Untuk ayat ke-8, kita nak huraikan apa? Saya dah bagi tips tadi tentang makna peribahasa. Saya bagi contoh di sini. Apabila anak-anak sudah terbiasa dengan budaya murni sejak kecil, pasti apa? Pasti mereka akan berasa bangga akan negara sendiri. Ayat ke-9, huraian. Saya bagi contoh di sini tentang kesan. Generasi muda juga sudah tentu akan menjaga nama baik negara di mana sahaja mereka berada. Ya. Dan ayat terakhir, kesimpulan isi. Kesimpulan isi maksudnya kita memberi penegasan kepada penyataan isi pada ayat pertama. Kita ulang balik sahaja ayat pertama dalam bentuk yang lain. Jelaslah bahawa peranan ibu bapa sangat penting dalam memupuk semangat patriotik dalam kalangan anak-anak. Selesai 10 ayat. Kalau nak tulis lebih pun boleh. Saya dah ingatkan tadi tiang perenggan isi. ICPK. Empat benda ni mesti ada dalam peribahasa. Huraian tu yang kamu olah untuk menambahkan bilangan ayat kalau kamu mampu. Ya. Jadi, macam mana nak memahirkan diri? Tentulah kena buat latihan. Ya. Buat latihan, rujuk buku-buku, boleh tanya cikgu, lihat contoh-contoh soalan SPM tahun lepas. Banner, perenggan isi, bukan satu perenggan isi saja. Tadi saya beri contoh huraian berdasarkan satu isi. Kamu kena buat, kalau respons terbuka, sekurang-kurangnya tulislah 4 isi. Ya? Okey, jadi saya berharap perkongsian kita pada hari ini akan memberi manfaat. Yang penting, kamu mesti buat latihan secara konsisten, secara berterusan. InsyaAllah segala usaha kamu akan ada
ganjarannya. Murid-murid, semoga kita berjumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Okey? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi ya.